Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Pergi kat mana tu? Taman Delima, Taman Daya. Taman Daya. Ini apa? Girlfriend ke apa? Oh, senang ke? Oh, senang ke? Bukan nak murid lah. Bukan. Dia tak nak cakap ke? Tak payah? Tak nak cakap Tak, saya teman. Ya, nanti kalau nak tanya-tanya nak jawab ke apa? Nak tolong cakap. Nak tolong cakap kena taruh mikrofon. Okey. Doa dulu lah. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ni 11 September 2023. Nama siapa kak? Saya Munira binti Abu Bakar daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Ni siapa bodyguard? Ini anak saya. Anak nama siapa bang? Muhammad Allah. Muhammad Allah. Nak rawat sakit apa ni? Nak belajar. Nak belajar. Umur berapa tahun nak belajar ni? 37. Apa? 37. 37. Apa yang dia nak belajar? Tinggi memang selalu ada. Kejap-kejap kadang-kadang ada dulu ayah pun kena. Kenapa? Kena nombor ekor? Kena sihir? Sihir abang kena tu. Masih ada lagi lah ayah suami yang masih ada? Ada. Ada lagi lah. Sebab kadang tak tahu macam kita pergi nak jumpa ustaz ke apa pun. Kita pun tak tahu ada ke tak ada ke. Tapi yang macam ada yang dulu tu tak tahu, rasa yang tu mengarut sikit lah. Ada yang sekali tu Mengarut macam mana? Maksudnya orang yang mengarut ke awak yang mengarut? Siapa yang mengarut? Perawat tu? Okey. Kita tak tahu kan. Tak tahu, jangan sebut nama lah dekat mana tu. Macam dibagi macam bunjut lah apa tu, Bunjut? Kuku harimau lah tu. Kuku harimau? Dekat pintu rumah. Oh. Betul? Tak Harimau lama tak? lepas tu. Lepas tu tak tahu kalau dengan dia mesti sampai setahun nanti kena balik. Tapi tak tahu, dulu pernah dengar juga kawan cakap kadang orang yang ubat ni kadang dia yang duk hantar balik untuk kita ulang ke dia. Okey. Jadi berapa lama dah adik-adik keluarga kena sihir? Itu dah lama lah, lebih 10 tahun dah. Dah settle tak ada apa. Okey, bila benda-benda gini kadang-kadang kita punya wasangka balik pada perawat. Tapi kamu tak pernah tanya diri sendiri, orang sihir kita balik. Kita salahkan perawat. Sama lah contoh, sini awak belajar ijazah, awak rawatlah keluarga awak. Bulan depan ada yang kena sihir lagi. Awak cakap, nanti keluarga awak cakap, kau sihir kita balik ke apa? Apa kau nak jawab? Macam mana kamu cakap ni, salah kata. Berarti orang sihir lagi. Kita jangan selalu tuduh orang yang rawat sihir kita balik. Kita tak pernah salahkan kita oleh diri. Kita disihir. Tak yakin dengan cara dia lah. Kalau tak yakin apa yang dia pakai bunjuk-bunjuk tu, kita dah tahulah benda tu dah khurafat syirik kan. Ada tanam lah, orang nenek tu tanam. Tapi dah lama sebelum ni, dah lama lah, belah-belah tahun. Kita pun dah ambil Okey, mana tahu tempat ni? YouTube. YouTube.
Percaya ke ilmu ni? Kalau pasal jin ni semua, sihir ni memang tak ada masalah, kita tahu lah. Sebab tengok keluarga sendiri, kita tahu orang yang tak faham tu, dia lantak dia lah. Kan, kita cakap pun dia takkan ni juga. Pasal pertama saya nak kena kupas dengan awak ilmu kita kat sini tak ada ruqyah. Selalu orang netizen akan salahkan. Dia faham ruqyah je, Ayat Quran lah. ayat Quran. Tapi kita zikir ayat Quran dalam ni ratus-ratus ribu, dia tahu tak? Perlukah aku cerita dengan dia? Apa ayat, berapa banyak, surah apa, cara macam mana saya zikir? Nak tahu dah, tanya dia nak murid macam ni. Kamu tengok YouTube berapa lama dah? Lama tak COVID dah itu. Dah Covid dah 3-4 tahun lah kan. Tapi sebelum tu kan saya suka tengok macam Indo-Indo ni. Macam tu lah. Saya pun tahu pun benda ni cuma sebab kita kadang tu macam kita tak tahu kan. Kadang kita kena ke tak kena ke. Kerana dia buat sihir pun selalu kita macam sikit-sikit. Itu lah. Okay, kalau hari ni lepas tu saya pun kalau lepas mula start niaga gerai. Jadi Niaga apa? niaga simple dengan mak. Niaga apa? Dekat dalam universiti Oh. UTM. Niaga kita orang buat simple je, nasi Gerai kandar makan. yang goreng dengan nasi lemak ayam goreng telur macam tu. Biasa. Macam nasi bajet tu lah. Tu student lah. Yang buat. Tapi dulu tempat tu macam tengok lama-lama tengok muka lain macam macam kita takut lah apa benda. Nak buat suada je lah. Kalau benda tu ni. Kita tak tidur lah. Kita Yalah. tak ada apa lah. Sumpah tak Tak ada ada apa. lah sakit apa tak ada pun. Tapi Kata orang berada- sebelum hujan sediakan payung lah. Betul. Sebab kadang-kadang kalau kita pun tak jangka kata kita berniaga pun makin bertambah kan. Jadi mungkin orang sebelah pun macam yalah duk pandang-pandang semacam kita pun risau juga kan. Macam tak jangka lah kan. Tadi tak nak cakap kan, nak cakap kan. sebab Tak biasa, jangka kan. sebab- Tadi nak kasi mikrofon tak nak cakap kan. Sekarang dah jangka cakap kan. Nak elaborate kan. Jadi sebab saya kena standby mikrofon. Masa apa? Kalau akak bercakap dengan dia, orang tak dengar. Ada mikrofon. Okey. Tahu tak kita masuk YouTube, TikTok ni? Ikhlas ya. Jangan nanti cakap, oh lemak nanti kita meniaga apa? Lemak orang kena kacau. Biar dia tahu kita ada ilmu. Pasal apa? Kebanyakan orang yang meniaga ke apalah, manusia ni senang cerita lah. Perkataan meniaga je. Orang ada pemakai. Pakai yang tak baik lah, senang cakap. Kita pakai Quran je. Walaupun kadang-kadang Makan. ni cerita pasal ilmu lah kan. Saya tak cakap ruqyah tak bagus. Ruqyah pun nak pakai ayat Quran. Tapi orang yang faham ruqyah ni, dia tak faham ilmu kebatinan. Macam kamu tengok ilmu Indonesia kan. Kenapa dia pakai serang jauh? Boleh kena tak? Dia pakai batin. Yang ilmu hitam dia pakai jin. Kita pakai batin ni ilmu Allah. Betul. Tapi ramai yang tak faham tentang ilmu kebatinan. Dia tahu ruqyah aja. Pasal apa kalau kamu tengok YouTube saya, akak pernah tengok YouTube saya? Tengok. Kita Kita- selalu share. Kita tak ada ruqyah. Betul. Macam mana kita tibai jin, setan, iblis tu? Macam kita tikam pakai apa? Mana ada barang. Tapi kita mohon pada Allah. Kita makrifat. Ilmu ni banyak pada makrifat. Apa tu makrifat? Pergi Google. Apa tu makrifat? Mungkin ada yang tak faham pun makrifat tu apa. Kedua, ilmu ni kelebihan dia boleh jarak jauh. Tak payah depan-depan. Orang sihir kita jarak jauh kan, Indonesia, Thailand ke, kita bertibai dia balik. Tapi ruqyah boleh. Allah tidak tahu lah pasal ruqyah. Ada ustaz-ustazah pun yang datang yang ruqyah perawat yang berubat. Tapi kan ada kan. Ramai. Tu lah saya tengok juga. Betul, dan ruqyah pun kena juga sihir. Sedangkan dia pun perawat. Bukan kita nak menindakkan ruqyah. Sebab tu ilmu Allah ni luas. Okay, contohlah. Jangan ada pakai keris. Jangan ada pakai limau. Jangan pakai bunga. Jangan ada pakai ayam. Jangan ada entah macam-macam cara lah. Okay? Saya bawa ilmu ni hampir 28 tahun ni. Dakwah saya hari-hari lawan sihir. Dengan yang saya belajar,
apa yang saya ijazah pada anak murid sama. Tak ada lebih, tak ada kurang. Yang kurangnya kamu tak zikir ikut apa yang saya bagi. Jadi tembus. Jadi nak power kena ikut. Macam mak kamu hantar kamu sekolah daripada taska, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah U. Kena habis semua tu baru dapat topi persegi. Pakai jubah tu kan, dapat scroll. Habis kau separuh jalan pergi dating, apa kau nak dapat? Kena hati baik. Betul. Jadi kena habiskan pelajaran. Sama juga dengan ilmu ni, nak belajar kena habis sungguh-sungguh. Pertama kita ingat, kita belajar ni kerana Allah. Kedua, nak bantu keluarga daripada kena serangan sihir. Macam kamu cakap dah 10 tahun dulu, ayah awak pun kena sihir, keluarga awak, abang awak, tak siapa-siapa lah, mungkin mak awak ke awak pun tak tahu. Pasal sihir cara halus ni dia banyak macam. Yang ada dia buat macam orang putih cakap, killing you softly. Daripada besar ni, lama kurus, mati. Makan masa lah. Tapi orang tak sangka. Dia ingat sakit biasa, sakit dalam. Sakit dalam tu sakit apa? Ya, macam saya sebut dalam YouTube, 70% sakit manusia gangguan syaitan. 90% manusia semua ada saka. Tapi ramai yang tak percaya, bukalah hadis, carilah dalam hadis. Tak percaya sudah, abaikan. Ramai yang datang sini bila kita cakap saka, kat luar tu gelak-gelak dah. Lain datang tak ada saka. Ini bukan hospital, bukan klinik. Kalau klinik dia boleh kasi obat betul. Kau tak marah pula hospital kasi obat. Sampai mati kau makan obat, tak ada pula kau marah doktor. Ini ilmu Allah. Kalau ilmu ni sesat, kurafat, kenapa sampai hari ni tak ada jabatan agama, tak kacau lagi? Dulu pernah ada kacau sekali. Saya ambil lawyer, saya lawan. Tak datang lagi dah, tak kacau. Pasal ilmu ni apa? Kita lawan sihir. Bukan kita sihir orang. Jadi balik pada ilmu, kita punya ilmu banyak zikir dalam hati, bukan di mulut. Di mulut jasmani, di hati rohani. Kita kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Orang main sihir pakai roh, bukan jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Contohlah, kamu pernah tak tidur tersintak? Itu orang tarik roh, dia puja, dia sihir. Kena faham. Pasal kamu tak faham tentang sihir, kena dalami. Okey? Contoh hari ni kamu ijazah. Nanti 1, 2, 3 bulan 12. Bulan 12 kita ada memperkasakan ilmu. Memperkasakan ilmu ni kita akan ajar kamu tangkap pontianak, tangkap pocong, tangkap hantu raya, tangkap jin. Bomo pun kita boleh tangkap panggil. Pernah tengok cerita Padang Beli tak? Musang Mujanggot. Yang jin bersakut kelapa tu dia kecilkan jadi masuk botol. Musang Mujanggot. Akak pernah tengok tak saya balik tengok. Musang Mujanggot dia dah episod dia dah kira panjang lah. Dah kat nak habis tu baru ada gambar tu. Tengok ada. Allah yang Ramli sama dengan kita. Guru Allah yang Ramli, guru saya punya arah bapak di Singapura. Guru dia yang saya belajar ni anak guru tu kat Singapura. Kalau kamu tahu tengok TikTok, YouTube, saya punya YouTube kan. Saya warga mana? Di Indonesia tapi letak Singapura lama. Saya lahir di Bukit Tanah. Okey, tapi saya besar di Singapura. Okey, anak saya semua orang Malaysia. Gini saya orang Malaysia. Sampai hari ni saya masih pegang IC Singapura. Jangan tanya saya lah berapa lama, saya tak nak mohon warga negara. Saya dah mohon 30 lebih tahun dah. Duduk sini pun dah lebih 30 lebih tahun. Belum ada rezeki, senang cerita lah. Dah 2 kali pergi KBN, interview. Pun gagal. Saya pun tak faham gagal pasal apa. Bukan kita ada exam ke apa ke sana kan. Tapi pun pelik. Jadi kita anggap tak ada rezeki lah. Jadi saya pun tak kecil hati lah, tak nak bagi, sudah lah. Sedangkan saya lahir kat sini kan. Mungkin. Ini andaian saya lah. Mungkin saya lawan sihir, kan tak suka kot. Kan? Okey, balik pada ilmu. Ilmu ni sangat unik. Unik dia apa? Ijazah hari ni, kamu dah boleh rawat diri sendiri, kamu dah boleh rawat mak kamu, keluarga kamu, siapa pun kamu dah boleh rawat. Walaupun belum zikir sepotong ayat. Unik tak unik? Tapi orang tak percaya. Okey, contoh, akak sekarang sakit apa? Sakit macam darah tinggi kan. Okey, lain sebab tu sakit-sakit sendi ke? Sakit
sakit sendi, kadang sakit lah kalau kita buat kerja sakit lah, kalau tak kerja. Tak adalah. Okay. Contohlah, ayah kamu ke sakit pinggang ke sakit lutut kan. Kamu balik kamu pegang. Nanti saya ajarlah cara dia. Macam mana kamu tengok YouTube buat sama. Tapi ya, alhamdulillah lah. Dah. Jadi ya, kun, payah kun dah. Tak ada baca pun. Buat tu cara rohani tapi dia fizikal. Rohani. Yalah bila pun okey, rohani ilmu kita pada roh. Jadi jasad okey tak, kalau roh tak ada dalam jasad, kamu boleh gerak? Tak boleh kan? Jadi yang gerakkan kamu siapa? Roh. Nampak tak? Yang kamu baca ni ruqyah ni siapa gerakkan? Roh. Tak ada roh mati. Faham tak faham? Ni bukan aku nak sekolah kau, biar kau faham apa itu roh dan apa itu jasad. Sama juga Nabi Allah Adam, bila dia jadikan Allah cipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tiup roh kepada Nabi Allah Adam, dia bangun. Bila jadi sifat, dia panggil semua malaikat sembah pada Allah, Nabi Allah Adam. Satu malaikat yang tak nak sembah, iaitu Azazil. Dia malaikat. Tahu cerita ni tak tahu? Nak tahu saya cerita sikit je, tak banyak-banyak. Apabila dia enggan sembah pada Nabi Allah Adam AS, dia cakap, aku jadi daripada api, kenapa mesti aku sembah Nabi Allah Adam daripada tanah? Tanah ni kan bau. Tanah ni daripada bumi. Jadi apabila dia ingkar, berarti dia sombong, riak, bongkak, takabur pada Allah. Sedangkan Allah yang cipta dia. Jadi Allah laknatkan Azazil jadi iblis. Jadi bila jadi iblis, sampai hari ini apa sumpah iblis pada Allah Ta'ala, dia janji, aku akan goda nak Adam, cucu Adam sampai bila-bila. Itu cerita dia sampai hari ini. Manusia lagi jahat. Betul, manusia lebih jahat pada jin setan iblis. Betul, pasal apa? Dia yang panggil jin setan iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Siapa lebih kejam? Manusia. Jin setan iblis disuruh. Jin setan iblis tak akan kacau semua, bunuh manusia tak ada. Mereka disuruh. Yang kat luar tu yang sesat-sesat tu lain, roh sesat. Dia merosakkan manusia. Bila tak ada ilmu, itulah jadi dia. Kebanyakan macam dalam ni. Tak jangan tengok TikTok. Ada siapa-siapa dekat luar tu tengok TikTok saya. Ramai yang kecam. Itu semua iman tak ada. Sebab apa? Dia tak percaya rukun iman. Rukun iman tu apa? Percaya pada Allah. Allah tu gaib tak? Habis? Dia tak percaya? Tak percaya, kau bodoh nama dia. Jadi, kalau Allah gaib, malaikat gaib tak? Surga neraka gaib tak? Jin setan iblis gaib tak? Habis? Rasa tak percaya? Perubatan saintikologi dong dah. Sebab tu bila mereka ni dah terlalu moden, semalam saya ada satu grup daripada KL. 4 ke 5 orang semua tak pernah dengar pasal ilmu kebatinan. Tak pernah tengok YouTube apa-apa pun. Orang KL, moden ni. Tapi ayah dia meninggal, masih dia orang kecil lagi. Kena sihir. Tapi nak cerita pasal sihir, dia orang tak percaya. Dirawat. Pasal apa? Ada adik dia macam abang long dia, aksiden, terjadi miong. Atau miong, macam lupa-lupa. Faham tak? Nanti gelak-gelak seorang. Saya tak pernah cakap gila lah. Dia semua gangguan. Okey? Lepas tu kita kena faham alam gaib. Alam gaib ni macam rupa. Kalau kamu ada mata batin atau kasyaf, kamu sendiri pun takut nak tengok diorang. Muka buruk. Dia bukan pontianak pocong tu raya je. Banyak lagi nama-nama dia. Contohlah awak ijazah hari ni, Allah izinkan bila awak zikir, awak boleh nampak. Jangan takut. Kita boleh atasi dia. Itu kira bonus lah kalau boleh nampak. Kalau boleh nampak. Tak boleh nampak, jangan telefon saya. Tok, tak nampak pun. Aku pun dah 80 tahun tak nampak. Tengok yang Guru Soleh Pati tu datang tu. Dulu saya tengok video dia pernah dia cuba bukakan
mata batin orang. Mata batin masalah. Ha, Tapi bila dia tanya-tanya macam buka 30% yang tak boleh buka. pasal apa? Pertama, takut bila orang buka jadi gila. Betul lah. Pasal dia nampak alam gaib ni, dia takut, dia jadi gila, dia boleh lari. Ketakutan, faham tak? Lepas tu alam gaib ni kan cakap tadi, benda ni buruk muka dia. Tapi macam kata tadi, kalau kamu berani, dah dengan zikir-zikir, jangan takut. Dengan izin Tapi kalau nak zikir, nak buka, boleh dengan mohon pada Allah. Dengan zikir-zikir ni, bukalah mata batinku, mata hatiku, mata minda aku. Zikir-zikir kau nampak, alhamdulillah lah. Jangan kau takut. Bonus yang nampak ni kadang-kadang ada dua. Kadang setan, jelmaan masuk dalam badan kita, nampakkan kita pun ada. Tapi kalau kita bawa ilmu ni nampak, sah, itu tak ada setan. Pasal apa? Kita zikir semua ayat Quran. 4 surah Muqaddam, 1 surah Al-Quran. Satu surah Al-Quran ni tak ada Yasin, tak ada ayat kursi. Tapi surah ni lagi power pada Yasin dan ayat kursi. Nak tahu, belajarlah. Betul. Kalau tak tahu, pergi cari dalam Al-Quran tu, surah apa yang paling power. Tapi ramai yang baca tapi tak faham, tak tahu. Sama juga dalam Al-Quran. Kenapa kita kena wajib solat baca Al-Fatihah dulu? Surah Al-Fatihah adalah raja segala ayat. Betul? Jadi wajib kena baca. Baru surah-surah yang lain. Itu cerita dia lah. Nak tanya pasal ilmu lagi, nak tanya apa? Tanya percuma. Okay, saya tak tanya, saya jawabkan lah. Ilmu ni bayar dia sekali 695 sekali bayar. Ilmu ni tidak ada peringkat. Maksud saya peringkat tadi macam tadi sekolah, taska, tadika, suara rendah, menengah, SPU. Ini tak ada. Sampai mati itulah harga dia. Itu harganya termasuk rawatan, buang saka, buang sihir, apa yang ada gangguan dalam badan kamu. Termasuk package. Lepas tu dapat lelaki dapat belangkon, dapat baju, dapat selimpang, dapat mask, dapat stiker, dapat patches. Itu kita punya uniform lah perguruan. Bukan nama lebih tu bayar gitu, bukan. Tapi kalau kamu cakap saya tak nak itu, boleh? Tak boleh lah. Perguruan mesti nak ada pemakaian dia lah, lengkap, sama lah kan. Jadi itu cerita dia lah. Sekarang meniaga. Okey, meniaga boleh zikir dalam hati, boleh zikir tak time meniaga? Boleh ke? Tak tahu. Contohlah, daripada Johor kau drive sini 3 jam. Sambil drive tu boleh zikir tak? Mak cakap, kamu siapa drive? Mak ke awak? Okey, contoh awak drive. Mak bersembang, awak dengar lah, awak zikir lah. Bila nak bercakap, awak berhenti zikir, cakap ke mak. Jadi kita curi masa tu. Masa tu emas. Ya, dia kena 5 minggu. 1 minggu, 1 surah. Tak sempat boleh terus. Okey, cuba jawab dengan saya, apa yang buat tak sempat? Tak tahu lah, cuma nak was ni je kalau takut. Tak tahu. Okey, pertama, Allah jadikan masa 24 jam. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam rehat. Sambil kerja boleh zikir tak? Sambil rehat boleh zikir tak? Jadi apa alasan nak bagi tak sempat? Di mana tak sempat je? Kalau tak sempat main game. Contohlah. Tahu mungkin tengah sibuk kerja tu. Kan tadi kerja boleh zikir tak dalam hati? Tu lah takut fikir Nak ilmu, nak sungguh-sungguh. Yang ke sekolah tu mak kau bayar duit ribu-ribu atau ratus ribu habis, asal pergi sekolah sungguh-sungguh? Tahu pula kata cari ilmu. Itu ilmu apa? Ilmu dunia. Ini ilmu dunia akhirat. Kata nak ilmu, jadi kena sungguh-sungguh lah. Balik pada hadis, sesaat kamu leka, binasalah kamu. Dah. Yang kena sihir siapa? Kau, bukan aku. Jadi dah tahu nak nuntut ilmu, kena sungguh-sungguh. Bang, 5 minggu, bukan 5 tahun tau, bukan 5 bulan tau. Lama. Itu jawab. memang cukup lah time masa tu kan. Kan saya kata tadi, Allah jadikan kita masa 24 jam. 8 jam tidur, 8 jam rehat, 8 jam kerja.
Jadi kamu dah tahu 8 jam rehat tadi, dah tak buat kerja apa, zikir. Duduk dalam bilik, bagi tahu mak ayah, adik-adik, saya nak zikir, jangan kasih tahu. Pintu jangan lock lah, tutup jangan lock. Takut kau pingsan ke apa, tak apa nak tahu dalam tu kan. Zikir je. Handphone pun tutup tepi. Jangan fokus lah. Kan kita nak ilmu. Ini boleh kawan ke, dah kahwin belum? Okay, contohlah, girlfriend telefon, bergayut. Kita nak ilmu, kejar ilmu dulu. Cakap dengan kekasih kamu ke, cinta kamu ke, saya buat masa ni, boleh buat pendek je, tak boleh panjang, saya lagi zikir, bawa ilmu. Harap abang faham. 5 minggu je. Nak datang-datang rumah, misalnya kata nak datang rumah ke apa, datanglah layan, yang biasa. Jangan kau duduk panjang cerita, zikir kau tak buat. Kau fokus pada itu tak apa-apa. Kata nak ilmu. Awak tahu tak, awak pergi taska, tadika, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah youth, sekolah universiti, 5 sekolah ni, cuba kira berapa tahun? 20 tahun, awak tahu tak? Boleh je pergi hari. Ini 5 minggu bang. Kau dah kasih alasan. Takut tak boleh bawa lah, takut terlupa lah. Macam-macam. Ada murid tu banyak yang tak boleh Sebab tu bila kamu tak habis, kamu kena sihir, siapa yang rugi? Sendiri. Saya sampai gini, maaf cakap bukan riak, tak apa bukan sombong. Tak kena sihir pun. Saya fokus 5 minggu, saya buat kau-kau. Saya kejar target. Saya handphone pada orang rumah, ada urgent call baru bagi saya. Tak ada, saya tak nak layan. Dekat saya lagi sibuk zikir. Dah. Kita kena set lah. Macam nak meniaga. Nama siapa tadi? Oh, Allah. Punya Allah lah. Allah. ALA. Allah lah. Ha. Lah. Tak payah meniaga lah ni, kita duduk rumah je lah ya. Dapat duit tak? Nak duit kena cari rezeki. Kena keluar buat meniaga. Besok kau pula. Mak besok tak meniaga dah mak. Duduk rumah je. Ni contoh betul. Pasal apa? Kadang-kadang orang yang berniaga-berniaga ni, dia buat kamu malas. Alasan kamu, tak payah pergi, mak penat lah. Jadi besok kamu kata, tak ada orang mak, ingat saya tak ada orang. Ni kau besok hujan lebat ni tak ada orang lah. Macam-macam. Tapi nak berniaga, hujan panas kena redah. Itu rezeki Allah. Hujan pun rahmat Allah yang bagi. Tak salah apa? Salah Allah. Ya Allah kasih aku hujan, habis dah rezeki aku. Pada otak kau. Tak boleh. Betul? Semua rahmat daripada Allah. Kita kena reda. Awak dah kira sihat. Ada orang lagi susah pada kamu, yang cacat, yang tak makan. Kamu tahu? Lepas tu kita kena bersyukur. Lepas tu bila ada ilmu, kena sungguh-sungguh belajar. Buat sungguh-sungguh. Jangan kasih alasan. Macam kamu tengok, yang anak murid datang, berubat. Hanya satu je, zikir habis. Tak. Yang ada 2-3 tahun pun tak habis zikir. Gangguan sihir. Faham tak? Buat malas. Nak zikir, nantilah. Sekejap lah. Tidur dululah. Besok je lah. Sempat lagi buat. Kalau terbabas. Dah, habis. Ambilkan sihir, siapa rugi? Kau juga. Tapi ramai juga yang capai. Saya ada 7,000 anak murid. Ramai pun dah berjaya. Dah bilang sihir, bomoh dukun pawang pun. Dari perawat pun. Siapa senang? Sendiri. Macam awak cakap dah 10 tahun lebih pergi berubat dengan sihir. Ada tak perawat tu ajar ilmu pada awak? Ada? Ada yang last tu ayah ada, tapi mahal juga 2,000. Pergi belajar 2,000. Cakap ayah tak ayah, bukan dia tak ayah tak ni. Itu belajar apa? Ilmu apa pula? Tak ada dia bagi ayat-ayat. Ayat-ayat Quran. Dia dengan sana, tapi dah meninggal. 2,000. Murah ke mahal? Ayat Quran kan? Sebab masa tu sakit. Tapi banyak tempat rawatan selalu memang tak pernah cakap pasal saka, tak pernah. Maaf, saya kan tadi semua ilmu tak sama. Nanti kamu dah jadi anak murid, baru kamu faham. Apa yang saya cakap tadi, saka ke sihir ke, kita akan ajar awak cek. Nak tahu. Sebab tu kadang-kadang orang bawa saka, betul tak salah. Dia buang, bukan matikan. Bila buang balik, dia balik. Contoh kamu ada keris. Kamu buang keris tu kat laut, kat sungai. Jin tu keluar. Jin tu takkan duduk dalam keris, dia jadi bodoh. Dia keluar. Dia duduk dalam rumah kamu balik. Dia cari tempat-tempat dia.
Dia cakap mak itu ada yang datang kat tablik tu sama cerita mak yang buang saka tu tapi tanah jagung. Sama. Saya yang pergi kat orang Kesawai tanam. Dia cakap nanti datang balik kan. Habis? Lepas tu dia cakap tadi kalau saka tu balik orang tak percaya, macam kucing kita buang. Dia kata tak boleh lalu ke kawasan tu. Kalau tak nanti saka tu nampak dia ikut balik. Kan? Itu cara dia. Tapi kalau tanya saya, cara dia lawak lah kan. Ada ilmu, kau tak boleh dalam tepi kubur. Tapi kalau naik kereta highway tu ada kubur tepi lah. Nak terkebab, cik button tu naik atas. Mana boleh. Ilmu hilang. Ada macam itu saya dengar. Yang ni 2,000. Murah. Yang awak belajar. Mahal. Tapi yelah yang lain lagi. Dulu makcik tu pun nak tanya yang kat Kedah pun sekali tanya, nak sekali bulat 10,000 ke atas lah aku. Yang mahal. Sebab tu saya punya ayat apa? Saya bukan along, saya nak tolong. Dah. Pun orang kecam mahal. RM50 buang sihir mahal. Nak percuma. Di klinik pun mahal. Klinik mana dah mahal kan. Mak cakap lah, kita bukan nak salahkan klinik. Contoh saya klinik saya doktor lah. Saya bukan nak kecam doktor, jangan salah faham. Dia datang ni kan, dia cakap apa dek? Ini. Okey, pergi bayar depan Dah. 5-10 ringgit. 10 minit betul? Dah. Kau tengok YouTube aku berapa lama kalau RM50? Kalau pakar 5 minit konsultasi je lah 500. Tengok YouTube saya lawan sihir orang walaupun susulan yang kena sihir berjam-jam. Kelayan RM50, bukan kata charge overtime, tak ada. RM50. Kalau mahal jangan datang. Abaikan dah, bawa sendiri. Terang-terang dalam YouTube saya sebut kan. Buang sihir, ujung rambut, ujung kaki RM50. Buang saka, ujung kaki, ujung rambut, darah gumar ke RM250. Buat dua-dua, RM300. Tak nak buang saka, nak buang sihir saja pun boleh, tak ada masalah. Tapi juga nak belajar. Ada yang kecam nanti. Kenapa kena bayar sampai $200 lebih? Yang kamu cakap tadi. Kan cakap kau kuat. Bapak kamu belajar RM5,000. Bagi saya RM2,000. ilmu ni cari kat mana pun tak ada. Tahu tak apa. Bayar. Takat kalau RM700 tu macam Biasa. mana dapat ilmu tak ada. Saya boleh tahu RM1,000. Pasal apa saya tahu ilmu saya luar biasa. Bukan bohong, tapi saya tak nak menyusahkan masyarakat. Yang tak mampu macam mana pula? Jadi setidak-tidaknya, contohlah akak tak kerja. Anak sara hidup akak. Akak asyik kena sihir. Menabung lah. Senang je, satu bulan 100. Okey, 7 bulan dekat setahun ni dah letak 700. Maknanya mak dah dapat 700 ni. Jom kita pergi ijazah lah. Dah. Menabung lah. Kalau nak sepuk susah. $600 lebih. Bang cakap lah, saya ada yang cakap saya pergi ijazah ni murah. Ikutkan 200 saja. Dulu tak ada uniform, 200. Saya kenakan uniform pasal apa? Bila kita ada dah ribu-ribu anak murid, kita nak seragam. Tu yang saya belikan baju, kenakan belangkon, lelaki kena pakai selempang, ada mask, t-shirt semua. Jadi kita nak seragam, tu yang jadi harga dia jadi gitu. Standardized. Ya, contoh akak dulu kerja kerajaan lah, jadi cikgu ke, jadi polis ke, askar ke, tak pakai uniform, boleh masuk camp, masuk pejabat, pakai uniform atau pakai selipar. Jadi polis pakai selipar. Contoh, melainkan mereka tu private lah, apa panggil tu, preman je lah, civilian lah kan. Itu lain, dia menyamar-menyamar apa benda kan. Tapi kalau polis biasa ni kena pakai lengkap. Kasut kena kilat biar nampak muka kan. Cuma dia jadi anak murid nanti datang sini kena pakai baju ataupun selempang. Jadi kita kat depan tu frontliner dah tahu kan dia anak murid. Dia macam sekolah. Akak dulu sekolah cikgu ke? Contoh, bila sekolah ada 1,000 anak murid. Cikgu 100, ni kelas akak contoh akak kenal semua anak murid akak. Anak murid lain kan tak kenal. Sebab akak tak mengajar diorang. Tapi oleh kerana ada rencana, kita dah tahu dah sekolah mana. Ada name tag, kita dah tahu dah nama dia siapa. Betul, kita berpandu pada name tag. Sama juga pengetua sekolah, dia tak kenal semua anak murid dia pun. Semua nama dia tak ingat.
Jadi sama juga perguruan. Kita adakan uniform. Baju ni anak murid saya. Pasal apa baju saya tak jual kat luar. Ada yang nak beli, boleh tak Tok saya beli baju ni? Cantik kita tak ada, saya tak jual. Jadi kita ingat kita anak murid. Ataupun mereka salah gunakan. Dia pergi ragut ke, merompak ke, entah apa dia buat keluar. Dah, polis pun tangkap pakai baju saya. Telefon. Tapi Adam ada. Dah, pergi balai. Cek ni orang ke, ada pening kepala. Nampak tak? Waktu kita ada had kan. Saya bukan nak jual ni, nak bikin duit, bukan. Saya jual pun produk-produk saya. Ini mukadimah ni pasal ilmu. Ada apa nak tanya pasal ilmu? Nak mati susah ke, macam mana ke dengan ilmu ni? Kena jawab, kena tanya. Yang Sempang ni ada lokasi ke? Semua kan saya tadi dalam Nato 25 kan saya, maksud saya kadang saya tengok tapi pakai kot Sempang masa berubat tu ada kesan juga. ada kesan. Semua dah ada doa-doa, ada bukan kosong. Awak tidur pakai ni pun awak tak kena sihir. Percaya tak? Pakai baju. Ya. Itulah. Awak pernah tengok YouTube saya tak? Jin pun kenal saya. Iblis pun kenal saya. Pernah dengar tak? Dari mana dia kenal saya? Dari mana dia kenal saya? Jin yang YouTube. Sakit. Dia melalui sakit. Tak. Ni alam lain ni cerita lah. Ni cerita panjang lah. Awak jangan ambil tahu dulu. Nanti awak pening. Saya tengok kat yang Ratu Pantai Selatan ada yang sekali dulu lama. Kenal saya tak? Ratu Pantai Selatan. Benar dia cakap kan? Dia kenal saya tak? Siapa saya? Kau dengar lah sendiri. Kan aku cakap orang ingat aku ni bohong. Jadi yang mana dengar, dah tengok sendiri, faham sendiri sudah. Lepas tu saya nak cerita panjang-panjang kan. Yang tak faham ni akan cakap saya merepek meraban. Ramai yang cakap begitu. Sama juga yang duduk ujung sana. Raja Bersiung datang. Keturunan dia kan. Jumpa saya. Raja Bersiung pun jumpa saya berhormat. Ya tak? Puteri Gunawalera jumpa saya tunduk hormat. Semua puteri datang jumpa saya hormat. Kenapa? Siapa Tabi Adam? Kamu kenal Zahir macam ini. Tapi lain alam saya, awak tak kenal siapa Tabi Adam. Ini bukan cerita sejarah bohong dongeng, bukan Nanti awak dah jadi anak murid, ikut ekspedisi, baru kamu kenal siapa Tabi Adam. Kenapa Iblis kenal saya? Dia banyak rahsia. Saya tak nak cerita lah. Dia nanti kamu dapat tahu sendiri rahsia dia sebalik rahsia. Yang macam satu cikgu tu dari Terengganu duduk belakang. Yang saya lawan dengan dia kata, kawan aku Iblis. Jin Afraid. Panggil Jin Afraid kau. Mana Jin Afraid kau? Dia tak nak masuk, dia takut. Jin Afraid takut, mbak. Yang kau berani, kau bohong kau berani. Kau salah lubang, kau masuk. Memang kena tibai ya. Aku ada banyak Jin Afraid. Panggil semua datang. Semua tak nak datang. Kenapa? Kenapa takut kata Adam? Aku bukan malaikat, bukan Tuhan, bukan Rasul, bukan Nabi. Lepas tu ilmu ni unik. Belajar sungguh-sungguh. Jangan kasih alasan. Tak ada masa lah Tok, saya niaga bercakap dengan orang ni. Dan sihir kau. Kau kerja dunia kan, nak kerja akhirat? Dah, fikir dua. Nak ilmu 5 minggu bang, bukan 5 bulan. Kau tak nak, kalau nak ada masa senang. Kau duduk sini, kau zikir jangan balik. 5 minggu duduk sini. Saya buat cara Indonesia lah. Dia duduk dekat dia punya pesantren ataupun padepokan dia. Duduk sini. Dah mak kau. Alah, mak seorang ni macam mana nak niaga ni, tak ada orang. Padan pun kau. Nampak tak? Ilmu ni saya kasih sangat mudah, sangat ringkas, sangat padat. Balik zikir dah. Kejarkan masa, cari masa. Sungguh-sungguh. Ilmu ni hebat bang. Ilmu Allah SWT luar biasa. Tapi kalau kamu nak sengguh, macam kamu tengok dalam YouTube lah. Anak murid saya kan, pakai baju datang. Tok sakit ni. Kita rawat. Saya akan tanya, fikir habis? Tak begini, dah itu. Saya tak marah. Dengan sihir kau, bukan aku. Siapa rugi? Duit dah bayar. Contohlah,
Kita berbual ni tak daya Mat saya buat air dah cuti hari ni. Ilmu ni luar biasa. Satu dunia berbomor kita boleh kitai. Saya tak percaya. Walaupun ilmu ni sebesar zarah, ilmu Allah, tapi dia punya besar zarah ni luar biasa. Dah cukup dah. Nak ilmu apa lagi? Ni macam ajar kamu belajar ruqyah Maksudnya bukan tak ikat ruqyah tak bagus. Betul. Okey, dia dapat baca ayat-ayat. Datuk Alias Kazim. Tahfiz Al-Quran tak? Ya. Baca ruqyah kan? Dalam YouTube dia cakap apa? 12 kali kena sihir. Kenapa tembus? Cuba jawab. Sedangkan Ustaz Kazim, Datuk Ustaz Kazim ni, dakwah dia haji ceramah. Live, dalam TV, dalam radio, YouTube. Tembus 12 kali kena sihir. Saya bukan tahfiz, tapi dakwah saya hari-hari lawan sihir. Tak kena sihir pun. Sebab tu ilmu dan agama dua yang berbeza. Tapi ilmu dan agama jadikan satu, power. Faham? Okay, contoh. Ini contoh Kak, anak Kak ni solat tak? Alhamdulillah. Okey. Kalau dia tak solat, bawa ilmu ni, itu bukan masalah saya. Itu masalah dia dengan Allah. Ada ilmu, kau tak solat, perguruan kena. Mana boleh? Kau makan nangka, aku kena getah. Pada otak kau. Umpama kau makan durian, aku kena cakar dengan kulit dia. Faham? Jadi apa salah kau buat dosa kat sana? Kau dengan Allah. Bukan tak ada kena-mengena dengan perguruan. Dengan tak ada kena-mengena dengan guru. Faham? Sebab tu bila kita zikir dalam hati ni, kita sucikan roh. Umpama roh kita tak ada setitik lalat pun. Tengok orang benci ke, tak ada. Kita akan automatik jadi bersih. Kita suka tolong orang. Automatik Allah bagi kita hidayah, iman dan takwa. Automatik. Jangan terkejut nanti maknya lagi jual-jual ni. Kadang-kadang kita tergerak dengan apa naluri kita bagi free. Tak apalah, halal. Jangan agak marah, asal kau pergi ni, orang-orang gini. Itu gerak Allah. Betul. Memang betul. Betul tak? Kadang-kadang kita memang apa? Dengan sendiri. Ya, sebab tu dalam perniagaan nak kena faham. Sama kat saya sini, kadang orang ni saya tengok, saya dah pesan anak murid saya, kalau nampak orang lain macam, tak payah ambil duit. Kita tahu. Faham tak? Jangan ada tu, setiap minggu datang bawa anak dia kecil. Kita sampai dia cakap, bukan dia orang susah, orang senang. Tapi kita rawat anak dia, kita kenangkan anak dia. Bukan kenang mak bapak dia ada duit, bukan. Dia tunjuk gambar di rumah dia. Pasal nak bawa air jarak jauh kan, kita buat kan, free. Dia tunjuk gambar dari rumah teres. Bukan rumah kampung sengit sebelah, tak ada. Tapi kita tetap tak ambil, saya pesan. Dia tak nanti jangan ambil satu sen pun. Rawat. Ada yang makcik sel RM30 aja. Saya pesan, tak payah ambil. Buang raka sihir dia, buang. Suruh balik. Dah, jangan ambil duit dia. Tak. Kerana Allah Ta'ala. Kena Allah. Duit bukan segala-galanya. Segala-galanya bukan duit. Tapi kita perlu duit. Kita kaya raya duit banyak besar gedung ni nak buat apa? Cuba jawab. Untuk apa? Untuk berlagak. Jangan. Kita panggil apa? Riak. Umpama kita cukup makan, cukup pakai. Dah, dapat derma orang. Macam tadi makan lah. Okey, akad meniaga berapa hari? 5 hari seminggu? 6 hari. Contoh. Ni saya bagi contoh. Saya tak tahu lah sama ada akad ada buat ke tidak. Hari Jumaat buat lebih. Contohlah 50 paket hantar ke masjid solat Jumaat. Niat infak. Kita Jumaat cuti sebab dia nak solat Jumaat. Ya, Jumaat cuti akak masak untuk dia pergi solat Jumaat, bawa 50 bungkus tadi. Letak ke masjid. Bukan solat berniaga kat masjid Jumaat. Betul. Faham tak? Tengok nanti lipatkan rezeki kamu. Niat infak. Dah, jangan kira. Wah, 50 bungkus dah berapa ratus ni. Jangan. Belajar ada impak. Puasa tu ada Ya. budak perempuan ni. Kita pun kadang belajar juga tau. Macam ada belajar yang mana yang
agama dia tinggi lah. Datang makcik, dia kata saya nak order 30 bungkus, makcik boleh tak tolong infakkan siapa-siapa yang datang. Ada kan? Nampak? Kenapa pelajar boleh buat gitu Kak? Betul. Yang akak ni peniaga tak nak buat, tak nak terfikir tu kan? Buat juga sikit-sikit lah. Macam ni saya kat 50 contoh. Yalah, Akak mampu buat 20 ke 10, 30 buat lah sebelah belakang. Kita berniaga, kita kadang-kadang tiba-tiba habis je. Kan jadi contoh tadi cakap Jumaat cuti. Buat untuk 20 bungkus Tapi ke. kalau macam kata ada lauk lebih, memang kita bagi free lah. Bila lauk lebih tu Kak, itu bila lebih dengan kita infak kita buat lain. Betul. Umpama, ni saya bagi umpama lah. Umpamaan kita berniaga pasar malam bulan Ramadan. Dah habis tu, tak habis lauk, kita kasih masjid surau. Tak boleh. Nampak tak? Nak bagi sebelum kamu berniaga, bagi dulu. Bukan dah tak habis baru nak bagi. Orang pun dah kenyang dah. Ambil basi orang tu simpan. Tapi pun yang tu kira yang lebih kan. Ya. Daripada kamu nak buang, Nampak tak? Kan beza. betul. Nampak tak? Kadang orang tak faham, tak fikir. Kadang betul lah niat dia tu betul, tak salah. Tapi time orang dah tak habis baru bagi orang. Macam Kak cakap tadi, lauk tak habis bagi. Kita bagi time orang nak buka puasa, sebelum buka puasa. Orang standby. Saya tak tahun buat sini, berbulambuk. Hari-hari. Bagi tepi jalan tu, bagi orang. Saya tak tahun saya buat. Bukan nak glamour, bukan. Kita bagi. Jadi infak kita berakhirat dah. Saham akhirat. Jariah. Betul. Contohlah kat pakai kemah kan kat sekolah. Dengan infak satu hari nanti. Allah bukakan kamu rezeki, buka kedai makan pula, buka kedai makan yang bangunan lah kan. Orang ramai. Itu rezeki Allah bagi, nampak? Sampai tak menang tangan, macam lapar totong dah tangan. Dah tak menang tangan, betul? Lepas tu masa tu kena ambil pekerja lah. Kan? Bayaran tu untuk scan. Ya. Untuk Ini saya kasih mukadimah biar awak faham. Orang faham tentang Islam, tapi dia tak dalamnya tentang Islam. Macam kata tadi lah, angin. Awak rasa angin tak? Awak nampak angin? Tapi rasa. Cuba kupaskan saya pasal sains. Macam mana boleh rasa angin? Kupaskan saya. Semua ciptaan Allah. Jangan tanya macam mana kejadian Allah. Dah. Kau gila. Dia maha segala-galanya dalam muka bumi, dunia dan akhirat dah. Bila bawa ilmu ni, jangan salah bawa. Contoh nak jadi gangster kat Johor, nak jadi Tailong, jangan. Bak kata tua-tua, diam-diam ubi berisi. Masaknya padi, makin tunduk makin berisi. Relax, diam. Kamu tengok YouTube Indonesia, pernah tengok Ustaz Nasihin punya ilmu tak? Pernah buka? Saya sebut, selalu saya sebut dalam YouTube. Tengok Ustaz Nasihin. Ni Ustaz Nasihin punya ni. Tapi tak kata dia tengok dua kali, tengok dia punya, tak tahu dia buat apa, dia buat apa, berlakon. Lakonan, okey. Dia punya semua real. Saya tengok yang dia punya yang tu muka sama. Muka sama. Oh, dia punya gangster dia. Tapi tak tahu, mungkin saya percaya lah dia punya mungkin dia nak buat apa ni. Okey. Yang ada konten dia. Dia nak Faham tak? bagi ambil apa ni, pengajaran dia lah. Lagi satu konten YouTube ni dia orang ni. Sehari-hari ada YouTube, YouTube bayar dia. Faham tak? Jadi kalau dia tak ada YouTube, konten dia tak ada. Macam saya punya YouTube semua real life. Bukan lakon-lakon datang sini. Contohlah lagi rawat kau mengacau, tendang kursi bakar debu. Ini bukan lakonan. Engkau pun tak datang sini. Betul? Tapi yang ada tak percaya. Sebab berlakon ini, tendang-tendang lah, mengamuk lah, itulah, muntah lah, itulah ini. Kalau tak percaya jangan tengok lah, tutup je kau punya handphone tu. Jangan semak je kat sini. Senang, maaf cakap saya bahasa kasar sikit. Kau tak percaya mau pula, sudah. Macam cakap tadi, kamu tak ada iman. Nak bukti duduk sini. Tapi dah beramai orang ramai orang dah malas layan. Tak boleh. Saya dah naik malas nak layan orang ni. Okey, umpama kita tuang air dalam geladi. Dah. Kita dah 28 tahun lawan sihir. Ada posisi cabar berumur dukun pawang. Gangster-gangster yang nak cabar saya, datanglah.
Jangan datang seorang, datang 4-5 orang, 10 orang, satu lori, satu bar datang. Cubalah. Tapi syarat kita pakai YouTube, TikTok. Tengok live. Tengok kamu muntah darah ke, aku muntah darah. Datang lah. Datang. Tak ada pun lagi. Tak ada je. Cakap bom 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 bom. Macam bertih jagung. Saya 65 tahun, saya belum gentar dengan gangster lagi lah. Cina gangster. Saya duduk Johor tahu kan dulu kan. Taman Peling. Habis tahun berapa? 58? Tahun 58. Saya 59. Saya Johor gangster Arlong, bukan Arlong biasa atas pada yang rambut perang-perang ni. Saya gegar dia. Ini bukan bohong, saya seorang pergi, bukan ada geng-geng, tak ada. Tangan kosong pergi. Permas Jaya kan. Kalau ada lagi lah, kalau hidup lagi lah, nama Tony. Pergi tanya Permas Jaya, ada tak gangster nama Tony? You kenal tak Tabik Adam, Taman Peling orang? Tanya dia. Saya gegar. Saya pernah cabar dia. You kacau lagi ini orang, saya cuci Permas Jaya. You tahu kan, cuci tu apa kan? Ada gangster mesti tahu ayat tu. Saya bukan 3 lori ya, 3 orang saya turun, saya cuci Permas Jaya. Jangan main-main. Berani? Seorang saya turun. Nak tolong budak Melayu kan, kena alam pinjam duit. Padahal budak tu saya tak kenal. Siapa saya tolong? Lagi saya mengaku, saya abang dia. Kalau kau tak kenal nak mengaku abang dengan Along, nak hantar nyawa. Tapi kita demo, kita takut apa? Ni saya. Tolong kena Allah. Itu dia panggil tu fasabilillah. Faham? Macam kamu belum kahwin, satu hari nanti kamu kahwin. Kamu sebagai khalifah. Khalifah kena jaga mak ayah isteri kamu, ada anak, betul. Tapi kalau tak ada ilmu, nak jaga apa? Macam kena sihir. Macam ayah awak lah, contoh lah. Dia sebagai khalifah, dia pun kena sihir, tak boleh jaga anak bini. Kalau cakap dia gini kan dia terasa. Pasal apa kadang orang tak fikir tu semua. Sihir ni tak kira apa. Tak kira kau tak kacau orang ke, orang kacau kita. Macam kita nak kita tak langgar orang langgar kita. Sama macam tu ajak dia. Kita pun tak tahu. Ya. Jadi sebelum hujan, sediakan payung. Apa untuk tuanya peribahasa? Melentur buluh dari rebung. Kau dah 37 tahun bukan rebung lagi bang. Jadi buluh betung. Betul? Apa orang tuanya peribahasa lagi? Mencari ilmu di dada, bukan di kepala. Di kepala yang hantar sekolah mengaji, betul, tak salah. Di dada roh kosong. Betul yang kamu tengok YouTube saya ajar, saya offer siapa-siapa masyarakat tapi beragama Islam lah, nak belajar datang silakan. Cuma jarak jauh pun boleh. Cuma jarak jauh ni kita dapat live berbual gini. Cuma kamu bayar, kita lafazkan, kamu sambut dari jarak jauh, dah. Lepas tu kamu tengok dalam Telegram, ada video-video saya lah. Pagar rumah, pagar diri, buat air, cara scan, semua ada macam-macam. Hampir dekat 20 ke 30. Tapi kalau kamu tengok tak faham, betul tadi datang pergi memperkasakan ilmu. Saya ajar live ramai-ramai. Okay, panggil, tengok, buat, saya tengok. Okay, salah, saya ajar. Okay, buat sampai 3 kali. Biar awak ingat. Okay, lagi pula, satu-satu saya test. Macam kamu sekolah, ada periksa tak hujung tahun? Betul? Oral kan? Lepas tu baru periksa betul. Tapi ini bukan oral-oral, ini real. Cuma orang nak dalamkan lagi, setiap 3 bulan kita buat, setiap 3 bulan dia ikut. Dia nak tengok perkembangan, dia nak lagi mantap ilmu dia, faham tak? Ni kalau fikir, jauh lah bu, tak payah, dia dah pergi sekali cukup lah. Orang pada engkau lah. Macam kau pergi sekolah, daripada taskah sampai sekolah menengah, sampai U, 20 tahun. Ini 3 bulan sekali, tahun 4 kali, dalam sejauh. Sekejap. Saya di Singapura, setiap minggu pergi rumah guru belajar, tahu tak? Kalau kau aku pergi sini Johor, datang sini, setiap minggu nak? Aku tanya kau nak? Macam alasan kau bagi. Betul. Tapi sebab tu kena zikir dekat rumah. Sungguh-sungguh lah. Saya boleh je buat teman di pondok. Buat kain apa, kain langsir. Tapi tak ada tilam masa tu simen kau tidur kat simen. Ni cara ilmu kat sana. Lagi satu dia orang ni ada peringkat. Lepas bulan ni, ayat ni minggu depan ada bayar lagi. Ada bayar banyak peringkat. Tak tanya kau pergi telefon. WhatsApp dia orang kan, kena telefon kan. Saya nak belajar ni berapa mahal. Pergi tanya. Tak
Tak salah tanya. Okey, peringkat pertama berapa? Kau pergi tanya sendiri, aku tak jawab lah. Nanti ada peringkat kedua, kena bayar lagi tak? Tanyalah. Saya ada daripada Indonesia punya anak murid tinggal Melaka. Saya tak nak sebut lah perguruan dia mana. Yang ada popular juga lah dalam Indonesia ni. Okay, sekali masuk je mahal 1,500 RM. Itu fasa pertama. Dia tengok YouTube punya awak lah. 600 lebih, semua dah. Pengakhirnya kamu kena pergi sana pula lagi. Sini umpama gajah depan mata kamu tak nampak, kamu kuman seberang laut kamu nampak. Kau faham peribahasa ni? Dah. Kat Malaysia ada. Kau belajar lah Malaysia, ada tak ilmu macam ni? Takat ni tabik je. Zikir 5 minggu je. Takat ni saya tengok tabik je, kalau nak buang tu jauh-jauh. Selalu banyak yang orang buatan kena pergi korek lah apa ni. Tu yang pelik kadang macam sihir boleh. Betul lah tabik kan. Sihir Betul. hantar gaib kita baca hukum ni kena pergi korek lah apa ni. Tarik dia. Sebab tu dekat tadi ilmu masing-masing tak sama. Takat ni saya jumpa tabik je. Tapi ramai yang tak percaya. Betul. Macam kamu cakap lah, contoh kat tinggal rumah apartmen, kondominium. Tukang rawat tu cakap dekat lantai awak ni ada, dia tanam. Bila masa sihir tu masukkan dalam mana? Tapi boleh masuk tak? Boleh. Okey, akak tinggal apartmen, nak pergi korek lantai. Tak boleh. Korek juga. Tak, maksud saya apartmen ni, kau pergi korek lantai rumah kau ni. Bawah ada orang lagi duduk ni. Ada orang. Nak korek. Tak boleh. Ada rumah kampung, mataman kan pakai JCB korek ada. Kita tengok. Allah. Sini tak payah macam mana sihir hantar cara gaib, kita pakai ilmu Allah cara gaib. Dah. Gaib lawan gaib. Faham? Itu baru betul. Tapi kadang-kadang tak semua orang ada ilmu yang sama. Tak semua orang perawat ada ilmu yang sama. Tak ada kebolehan yang sama. Faham? Mana mudah? Cara saya ke cara orang? Ada yang datang, mak bapak dia sakit kat sana. Kita tak pergi pun, tak bisa gambar alamat pun boleh. Cuma anak murid saya kadang minta gambar pasal apa nak sedapkan hati. Saya tak payah, saya buat jarak jauh je. Okey, telefon mak kamu. Okey tak okey? Okey, telefon sana. Yang ada nak pakai video call, boleh tak video call? Kalau saya sibuk macam ni, nak video call bila nak habis? Faham? Macam mana sihir berjarak jauh, ilmu Allah boleh buat jarak jauh. Pendekkan cerita, kun fayakun. Dah. Apa maksud kun fayakun? Maka jadilah. Dah. Kadang-kadang orang-orang tua-tua lah, warga-warga emas ke, contohlah kamu muda-muda gini belajar. Balik solat Jumaat, contohlah ada orang istria kan, kamu pun rawat. Orang akan tengok, muda ni takkan boleh rawat orang. Aku dah tua, tak ada ilmu macam ni. Ada? Allah nak bagi sesiapa, semua boleh. Yang penting belajar. Ambil ijazah ataupun bai'ah ataupun akad. Yakin? Dah jadi. Faham? Okey, sebelum saya nak ijazah kamu kena tulis nama dekat buku. Nama penuh, nombor telefon, nombor IC, alamat. Handphone ada Telegram kan? Tak ada. Nah, kena download. Mana handphone awak? Okey, tulis dulu. Dah tulis nanti baru on. Selagi ada YouTube jangan on handphone. Okey, ini listener. Siapa yang berminat untuk belajar ilmu ni, ya. Ilmu Sunan Kalijaga, maharnya 625 untuk perempuan. Untuk lelaki 695. Kalau jarak jauh maharnya lain. Okey, senasihat saya datang belajar. Kita boleh muzakarah. Boleh tanya soal jawab. Sebaik-baiknya datanglah. Apa bang? Kena dulu lah datang. Betul. Ada yang jarak jauh, bila masuk dalam Google Meet, kan kita ada Google Meet sebulan sekali kan.
Buat apa saya jumpa guru? Saya dah ilmu dia sudah lah, cukup lah. Betul ke cara dia tu? Nak jumpa je ni. Bengong. Saya pun tak marah. Aku pun heran pun, tak nak jumpa sudah. Sekarang ni pemikiran dah lain. Ya. Salah Dalam kita anak-anak ni daripada kecil kena terap agama. Dia sebab tu bila tak ada terap agama, tak ada pendidikan. Yang ada dah terap pun, dah besar jadi bangang. Pun ada. Betul kan? Yang tadi saya kata tadi tak ada iman. Mak ayah susah payah didik dia daripada kecil. Dah besar jadi jahil. Itu dia panggil jahil dia. Dia dah pergi, dia campur kan? Dah jadi menyimpang lah. Dah tak percaya pada alam gaib. Tak ada iman lah. Model. Itu yang rosaknya akhlak mereka ni. Jangan on dulu. Kita masih ada YouTube. Okey. Kepada followers YouTube saya, TikTok saya, haters TikTok saya, YouTuber saya doakan kamu supaya Allah beri kamu iman, takwa dan hidayah supaya kamu lebih baik daripada yang terbaik. Semoga apa yang kamu lakukan hari ini Allah balas kebaikan. Saya tak doakan kamu yang keburukan. Ya, insya-Allah. Jadi mana yang sakit cepat sembuh, mana yang tak ada kerja dapat kerja, mana yang tak ada jodoh dapat jodoh, mana yang benci saya harap-harap lain kali bawa geng-geng yang bencikan saya banyak-banyak. Saya suka kerana apa? Setiap kebencian kamu, fitnah kamu, saya dapat pahala daripada individu. Alhamdulillah. Saya tak pernah benci kamu kerana apa? Kamu saudara se-Islam saya. Okey, kamu boleh benci saya banyak-banyak. Alhamdulillah. Okey, maka dari itu yang berminat untuk belajar ilmu ni hanya 5 minggu. 4 surah Muqaddam, 1 surah Al-Quran. Hanya berzikir 5 minggu dalam hati di mana-mana kamu berada. Ya. Bukan duduk sini setiap minggu akan datang, bukan ya. Ijazah hari ni balik zikir 5 minggu, tamat dah. Bila tamat ni kita akan bagi tahu. Kita ada ekspedisi 3 bulan sekali. Ni bulan 12 last lah. Lepas tu nanti masuk bulan 3 tahun depan lah. Okey, 3 bulan sekali. Nanti macam kita ada Google Meet lah dengan guru. Setiap ujung bulan kita ada buat. Nanti admin akan bagi tahu dalam grup. Kena aktif lah. Tapi kita ada ramai-ramai pun tak semua aktif pun, banyak tidur. Bagi salam salam tahajud, salam subuh pun tak balas pun. Yang ada dah masuk YouTube, Telegram berhujung pun tak balas pun lagi. Berengkur lagi tidur. Apa salah bangun kan, pergi solat tahajud ke, solat subuh ke, balas lah kan, pakai salam ke apa kan. Ni banyak lah anak-anak macam ni. Jadi saya pun tak pernah paksa, itu hak mereka lah. Sebagai guru, saya hanya ajar kebaikan. Okey, itu saja. Okey. Jadi pada anda di luar sana, jangan lupa zikir. Zikir di mana dalam hati, bukan di mulut. Di mulut terjasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, kuatkan jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah. Kedua bapa kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Bye bye.